Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat yang dihormati sekalian. Kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, yang mana ketika ini kita tidak boleh gerak secara bebas seperti mana sebelum PKP dahulu. Dan pada masa sekarang banyak kuliah-kuliah ataupun PDP dijalankan secara dalam talian. Dan ramai juga yang menggunakan live YouTube untuk mengadakan video untuk pembelajaran ataupun kuliah, sama ada menggunakan YouTube ataupun terus live FB. Bagaimanapun kalau kita menggunakan FB, penontonnya adalah terhad hanya yang memiliki FB ataupun yang friend dengan kita sahaja. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak menyediakan live YouTube secara langkah demi langkah, dan saya harap yang berminat untuk menyediakan video secara live ini di YouTube dapat ikuti tutorial saya ini. Baiklah, kita mulakan sekarang. Untuk kita menjadi admin dalam YouTube untuk channel kita, maka kita perlu ada terlebih dahulu akaun Gmail atau akaun Google. Jadi saya tunjukkan bagi yang belum mempunyai akaun Google, kita akses ke internet, masuk ke Google, kemudian alamat dia google.com. Kita type di URL dia google.com, kemudian kita sign in. Okey, macam saya ni, saya dah ada banyak akaun, ya. Saya dah ada banyak akaun, jadi saya akan create yang baru untuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat. Okey, kita pilih use another account. Okey. Kemudian kita ambil create account. Okey. Yang ini kita klik pada for myself. Okey, kemudian kita type lah. Contohnya, saya type nama saya. Kemudian untuk username atau ID kita ini, kadang-kadang dia bagi siap, tapi saya tak nak guna yang diberi oleh Google. Jadi saya type sini, contohnya panggilan kampung Cebu Sahad .btm.sps. Okey. Ini kita boleh, kadang-kadang kita masukkan nama itu kemudian dah ada penggunanya, maka kita tak boleh. Jadi lihatlah mana yang sesuai, ya. Okey, kemudian kita masukkan password. Password mestilah 8 karakter, sama ada huruf dan juga number dan juga simbol. Okey, bila kita type ni kita tak akan nampak paparan. Okey, jadi saya masukkan password. Okey, dan kita kena type lagi sekali yang sama juga. Kemudian kita klik next. Okey, kemudian perlu kita masukkan nombor telefon, sebab sekiranya kita lupa password, kita akan dapat semula password itu. Kemudian kita klik pada maklumat didaki. Okey, saya nak pada bulan Ogos. Ini kita boleh tipu-tipu pun tak apa. Saya nak letak pada tarikh kemerdekaan, senang sikit nak ingat. 957. Okey, kemudian letakkan jantina dan kita boleh
terus dengan next. Okey, kemudian pihak Google akan minta kita confirmkan, ataupun kita boleh patah, kita kata not now. Kemudian di bahagian sini kita terus dengan agree saja. Okey, sekarang kita dah pun ada akaun Gmail atau akaun Google. Okey, kita tengok sini ya. Okey, ini banyak-banyak sebab saya ada banyak ni. Tak apa, yang penting gini, sahab.ptmsps@gmail.com, ini yang kita akan guna. Okey, bila kita dah ada akaun, maka kita pun bolehlah masuk ke YouTube. Okey, di YouTube sini. Okey. Okey. Di sini YouTube minta kita sign in lagi sekali. Jadi kita klik sign in. Okey. Jadi sekarang ni kita dah sign in. Kemudian kita pergi ke bahagian garisan 3 ini. Kemudian kita boleh tengok kita punya sekarang ni buat masa ni belum ada apa-apa lagi, belum ada apa-apa lagi. Jadi kita pergi ke bahagian YouTube ini. Okey. Lihat di sini dia ada kataan create. Kita pergi situ dan kita tengok sini dia ada dua, upload dengan go live. Upload ni untuk kita buat rakaman dulu, kemudian baru kita upload dan video tu akan berada di YouTube. Ini go live, dia akan terus pergi ke go live. Okey, dan dia akan keluar macam ni dulu. Ini kalau kita nak setting, kalau tak nak pun tak apa, dan kita pun boleh buat kemudian. Jadi saya klik pada no thanks dulu sebab kita boleh setting kemudian dan tak ada keperluan sangat pun sebenarnya. Okey. Bila kita dah pergi ke sini, okey. Sekali lagi saya tekan di sini. Okey, sebab kita belum ada video lagi, jadi dia tak ada video apa-apa pun. Okey. Tak ada apa-apa video lagi. Okey. Okey, saya tekan semula ini. Okey. Saya tekan create. Saya pergi go live sekali lagi. Okey, saya letak dia ataupun kita terus tekan get start lah. Okey, yang ini kita cuma pilih guna nama kita juga, guna nama kita juga, ataupun kita boleh buat semula. Katalah ini kita nak tulis saluran ataupun Ishak channel, kita boleh tukarlah situ. Tapi tak apa, kita boleh kemudian. Jadi saya ambil ini terus select. Okey. Dan sekarang ini kita boleh pergi ke, katalah contoh saya pergi ke upload video dulu. Tengok apa yang ada di sini. Okey, internet saya agak perlahan. Okey, kita akan pergi ke channel kita. Okey. Okey, yang ni kalau learn more ni kita boleh tutup saja. Tak payah. Kita tutup saja bila kita klik tu. Kemudian kita tutup je lah, tak payahlah kita nak tengok. Okey, ini kalau kita nak terus upload. Kita nak upload, kita buat video kita dulu, kita upload. Jadi ini pun kita tak nak, kita nak terus live. Okey, kita tutup dulu. Okey, kita tengok sini live. Okey, pun tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Jadi kita pergi semula ke create.
pergi ke Go Live. Dia akan keluar macam ni. Okey, untuk kita buat video live ni, pihak YouTube akan minta kita sekurang-kurangnya 24 jam selepas kita daftar. Kita boleh buat live setelah 24 jam kita buat pendaftaran. Jadi kita tak boleh lagi. Live streaming is not available right now. Jadi kita tak boleh lagi lah. Kalau kita klik enable pun, dia tak akan keluar lagi. Okey. Okey, tapi tak apa. Kita tutup dulu. Saya akan tunjukkan menggunakan Google ID saya yang lain yang selalu saya buat tu. Okey, jadi saya stop sini dan saya akan sambung dengan video yang kedua yang mana saya akan rakam sekali juga nanti. Saya buat editing supaya kita dapat sekalikan. Jadi tunggu untuk video seterusnya. Baiklah, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita buka akaun Google kita. Kemudian di bahagian Google Apps ini, kita klik pada YouTube. Baik, seterusnya kita klik pada 3 garisan ini dan kita lihat pada Your Videos. Baik. Seperti mana yang saya nyatakan dulu, ini adalah bahagian video yang saya hasilkan secara rakaman terlebih dahulu. Kemudian barulah saya upload ke channel saya. Kemudian bolehlah ditonton di YouTube. Dan sekiranya kita hendak adakan secara live, maka kita pergi ke bahagian live. Okey. Ini contoh yang saya buat sebelum saya berkongsi. Jadi saya nak delete dulu yang ini. Bila kita nak delete, kita check dulu kat sini. Kemudian kita klik pada 3 dot ni. Kemudian kita pilih delete forever. Sekali lagi kita check di sini dan kita delete. Baik, seterusnya kita pergi ke bahagian live ini. Kemudian kita klik pada bahagian create. Dan kali ini kita tak ambil lagi upload sebab kita nak terus live. Jadi kita pergi go live. Baik. Bila kita dah dapat go live ni, kita perlu ada webcam lah. Perlu ada webcam untuk kita laksanakan live ni. Okay. Kalau ada handphone pun boleh handphone, tapi kena login kita punya YouTube channel melalui handphone lah. Jadi saya type di sini contohnya tutorial YouTube live. Okay. Dan ini untuk public. Kita boleh tetapkan bila kita nak mulakan live ini. Sebab kita nak hantar dia punya URL kepada penonton-penonton kita. Jadi kita kena tetapkan masa. Takkan kita nak live, terus live macam tu. Sedangkan penonton tak ada. Jadi kita boleh letakkan sini. Katalah saya bagi masa dalam, saya klik di sini. Saya kata saya akan live lagi setengah jam. Okey, saya pun letaklah 10.45 contoh. Kemudian kita kena buat penetapan lagi, iaitu video ini bukan untuk kanak-kanak tapi untuk semua golongan. Okey, kemudian dia ada more option lagi. Okey, yang ini penggunaan, jadi tak perlulah, tak perlu. Kita cuma klik next saja. Okey, dah klik next, dia akan keluar
paparan ini untuk kita live nanti. Okey. Tunggu sekejap. Okey, bila macam ni, keluar macam ni, kita tak cakap lagi. Kita ambil share dulu sebab kita nak ambil dia punya link di YouTube. Jadi kita share dulu. So kita ambil dia punya URL. Okey, URL. Kita klik kat sini, kita copy. Kemudian kita pergilah ke WhatsApp web dulu kan. Sebab kita nak bagi tahu nanti kita nak post. Saya guna saya punya WhatsApp ni. Okey, saya Ctrl V dia punya alamat. Okey. Okey, jadi nanti kita bolehlah gunakan alamat ini, kita hantar kepada WhatsApp group ke, ataupun kita letak dalam YouTube, dalam FB kita ke apa ke, untuk nanti bila tiba masa punya kita tulis okey, kita kata kuliah saya akan diadakan secara live di YouTube pada pukul 10.45 pagi. Contoh kalau nak buat petang ke apa kan, pulanglah kan. Okey, jadi kita hantar sini, yang ini dia orang akan ambil. Okey, kemudian kita forward lah kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, rakan-rakan kita yang lain. Okey, dan selepas tu bila tiba masanya, kalau tak tiba masa pun boleh, tapi kita tunggulah pukul 10.45, maka kita pun bolehlah bila dah pukul 10.45 kita pun start balik dengan kita punya, kita teruslah tekan go live, ataupun kita tak nak, kita done dulu pun boleh. Kita done dulu. Bila done dia akan keluar macam ni, maka kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Kalau kita nak tutup komputer dulu pun boleh, kalau kita nak biar pun boleh. Lepas tu bila kata dah 10.45, kita pun klik semula. Okey, kemudian kita pun dah klik semula, kita pergi go live. Okey, tunggu sampai yang berpusing itu. Okey, sekarang kita dah boleh mula. Okey, jadi kita pun bila macam ni janganlah cakap macam saya lagi, tapi kita terus dengan kita terus bagi apa kita punya live, iaitu contohnya kita kata Assalamualaikum para penonton YouTube channel saya. Pada hari ini saya akan memberikan perkongsian berkaitan dengan bagaimana kita hendak mengadakan YouTube live untuk kelas saya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Pada kali ini perkongsian saya berkenaan dengan YouTube live. Jadi langkah-langkah telah saya terangkan tadi. Saya harap semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Okey, jadi saya rasa tuan-tuan dapat memahami, para sahabat dapat memahami dan dapat jalankan studio YouTube live ini untuk kita adakan sama ada pengajaran dan pembelajaran, kita adakan kuliah-kuliah dan sebagainya. Jadi saya rasa sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bila dah selesai tu kita tunggu sekejap, lepas tu kita end stream. Okey. Dan dia kata nak tutup kita pun ambil lah tutup. Tutup lah, end selesai. Okey, bila dah selesai,
Okey, kita pun boleh, kalau nak edit balik pun boleh. Tapi dah kita live tadi, orang pun dah tonton dah, dia pun dah dah tulis say something ni. Masa kita live ni, dia orang boleh tulis ya. Dia nak tanya ke apa ke, kita boleh tengok di sini. Bila dia orang tulis, dia akan naik ke atas. Kita boleh jawab. Kita jawab secara lisan lah. Okey, kalau tak nak pun boleh, tak ada masalah. Okey, bila dah habis, kita pun tak mau dah nak edit, kita terus dismiss. Okey, selesai sudah kita punya proses live. Jadi bila kita nak tengok semula, bagaimana kita nak tengok semula? Jadi kita pergi, kita buka satu lagi, kita nak tengok. Okey, YouTube. Ini kalau kita nak tengok kita berjaya atau tak berjaya. YouTube. Kemudian kita pergi ke bahagian sini. Dan kita tengok your video. Okey, ini bahagian upload dan ini bahagian live. Okey, ini tutorial kita tadi yang kita video live kita tadi ni, dia letak di bahagian live dan kita tengok, kita boleh tengok semula. Kita boleh tengok semula dengan kita klik di sini dan kita pun klik di sini. Yang berpusing itu sekarang kita dah boleh mula. Okay? Jadi kita pun bila macam ni janganlah cakap macam saya lagi, tapi kita terus dengan kita terus bagi apa kita punya live, iaitu contohnya kita kata Assalamualaikum para penonton YouTube channel saya. Pada hari ini saya akan memberikan perkongsian berkaitan dengan bagaimana kita hendak mengadakan YouTube live untuk kelas saya. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Pada kali ini perkongsian saya berkenaan dengan YouTube live. Jadi langkah-langkah telah saya terangkan tadi. Saya harap semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Okey, jadi saya rasa tuan-tuan dapat memahami, para sahabat dapat memahami. Okey, jadi itulah langkah-langkahnya untuk kita menyediakan YouTube live. Sebenarnya ada lagi kaedah-kaedah lain, tapi ini yang paling simple sekali. Yang paling simple sekali, maknanya kita bercakap di hadapan laptop kita. Dan juga kalau ada apa-apa bahan, kita cuma tunjukkan je lah. Masa kita buat rakaman tu, kita tunjukkan saja. Kalau nak lebih menarik lagi, kita kena gunalah perisian-perisian tertentu. Contohnya, kalau saya menggunakan OBS. Bila menggunakan OBS, kita boleh tunjukkan kalau kita kita ada PowerPoint ataupun kita ada bahan-bahan lain macam kitab ke, kita boleh rakam, kita boleh tunjukkan image tu. Tapi kalau kita sekadar nak bagi kuliah tanpa ada kitab apa semua tu, kita terus cakap je lah dan kita tunjuk saja kitab tu di hadapan kamera. Ataupun kita boleh guna juga satu lagi perisian yang namanya StreamYard. StreamYard cuma ya boleh guna, tak ada masalah. OBS pun kita cuma download saja. Tapi prosesnya agak sukar sikit lah. Jadi kalau yang berminat, kita boleh, kalau ada siapa-siapa yang berminat, kita boleh adakan kursus. Kursus menggunakan StreamYard dan juga menggunakan OBS untuk live YouTube. Jadi saya rasa sekian saja tutorial saya untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.